akan ambil dulu kehadiran lah. Okay, saya akan ambil dulu kehadiran pelajar-pelajar yang ada tepat masa pada kelas minggu ini. Yang pertama Michelle. Yang kedua ZZZ ni nama apa tau? Yang ketiga Afif. ZZZ ni nama apa? Bagi tahu kat cikgu tak? Cikgu nak ambil attender ni. Don ke? Ali Zakwat. Oh, ni semua pelajar lama yang waktu PKP lah. Ika, okay, selamat datang kepada Ika. Boleh bagi nama penuh tak? Lagi cikgu nak attendant. Ika boleh bagi nama penuh tak? Saya cikgu nak tandakan kat attendant. Lagi. Boleh bagi nama penuh tak cikgu? Okey, selamat datang ke kelas sejarah. Oh, Nurika Syafiqah. Okey. Selamat datang ke kelas sejarah tingkatan 5. Okey, kelas kelas SPM. Okey, kelas kita akan selepas ni kita akan bersiaran pada waktu yang seperti hari inilah. Okey, pukul 8 sehingga pukul 9.30. Okey, di mana dalam kelas ini cikgu akan memberi sedikit panduan lah untuk kamu lebih cemerlang dalam subjek sejarah. Kelas kita ni ada 1 jam setengah kelas. Okey, 1 jam setengah kelas. Jadi cikgu akan ambil masa 45 minit sehingga 1 jam lah. Okey, 45 minit lah paling kurangnya untuk cikgu nak recap balik, untuk cikgu nak ajak balik, terangkan balik tentang apa-apa topik yang kita akan masuk pada minggu tersebut. Lepas tu setengah jam lagi kita akan teruskan dengan perbincangan dan juga kuizi, soalan kuizi. Okey? Itu model kelas cikgu lah. Okey, cikgu pun baru dapat tahu cikgu diminta untuk masuk ke kelas online ni. Kalau tak cikgu buat secara offline di center. Jadi tak apalah untuk kita bersama. Okey, sebelum tu cikgu, boleh tak cikgu tanya, boleh tak dalam kelas cikgu ni awak jangan segan-segan lah, awak jangan mute saja, kan? Awak jangan mute saja, kan? Awak kena bersoal jawab dengan cikgu. Okey? Kalau boleh tu buka kamera. Kalau tak boleh buka, tak apalah. Tapi soal jawab tu cikgu harapkan satu soal jawab yang meriah lah dalam kelas kita ni. Okay, kalau kita pasif je, kelas kita yang 1 jam 30 minit ni akan jadi lama. Akan jadi macam 3 jam, 4 jam. Okay, kalau kita dua hala, connection kita tu dua hala, dia akan jadi sekejap je. Dan kita akan lebih faham tentang apa yang kita belajar pada minggu ni. Okay, dan cikgu mengucapkan selamat datanglah semula kepada kamu semua untuk kelas online sejarah ni. Okay, selepas cikgu lepaskan kepada guru yang lama, okay, selepas PKP iaitu, sebab cikgu ada 2 kelas. Cikgu ada kelas di center, sebab tu cikgu lepaskan. Okay, hari ni, untuk hari ni cikgu nak tanya kamu berkaitan dengan pembelajaran yang last kali diajar oleh cikgu kamu dulu. Sampai dekat mana kamu belajar dulu? Kamu boleh bagi bab, kamu boleh bagi subtopik dan sebagainya. Boleh tak bagi tahu kat cikgu? Boleh tak kamu bagi tahu kat cikgu sampai mana yang kamu belajar? Bab yang ke-7 tingkatan 5. Okey, bab yang ke-7 tingkatan 5. Okey. Bab yang ke-7 tingkatan 5. Okey. Saya dah habis semua bab tingkatan 5. Okey. Okey, tak apa. Bab yang ke-7, jadi kamu ada lagi 3 bab lagi untuk habiskan silibus pada tingkatan 5 ni.
Tapi tak apa, kita stop dulu untuk bab yang ketujuh tu. Okey, cadangan cikgu lah. Untuk kita stop dulu untuk bab yang ketujuh tu. Kita recap balik apa yang kamu belajar pada tingkatan 4. Okey? Sebab di waktu sekarang ni, bab tingkatan 5 pun penting jugalah untuk kamu belajar. Tapi bab tingkatan 4 janganlah kamu lupakan. Sebab bab tingkatan 4 ni ada beberapa soalan dalam peperiksaan kamu. Kalau tak silap SPM kertas sejarah 10 hari bulan kan? 10 bulan Januari. Kalau tak silap lah. Kalau cikgu tak silap. Tengok kalau silap boleh betulkan. Okey. Untuk hari ini saya akan bermula balik pada bab yang ke-1, yang pertama, iaitu bab kemunculan tamadun awal manusia. Okey, iaitu bab yang keempat. Saya percaya semua di antara kamu ni meminta untuk saya mengulangi bab-bab yang ada di dalam tingkatan 4. Okey, jadi kita ambil sedikit masa dalam sebulan ni ke untuk kita tengok balik bab-bab yang penting dalam tingkatan 4. Setelah cikgu tengok analisis soalan yang cikgu buat daripada tahun 2013 sampai 2019, bab tingkatan 4 ni ada beberapa soalan. Paling kurang 2 soalan akan naik, paling banyak 4 soalan akan naik di dalam kertas yang kedua. Kertas yang pertama tu mungkin ada lebih lagi. Okey, sebab tu agak penting untuk sejarah tingkatan 4 ni. Okey, untuk bab yang pertama ni, nota ni kamu boleh ambil di dalam Google Classroom. Okey, saya akan upload di dalam Google Classroom. Nota ni kamu boleh download dan juga print. Ini adalah nota ringkas, nota ringkas yang cikgu combinekan dengan yang cikgu buat bersama dengan kawan. Okey, yang kawan. Okey, nanti kamu boleh print, okey, sebagai panduan kamu. Okey, minggu depan untuk bab yang kedua pula. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan tamadun. Okey, sejarah bab 1 ini dia menceritakan dekat kita tentang kemunculan tamadun awal manusia. Okey, bab yang pertama ni dia menceritakan dekat kita tentang kemunculan tamadun awal manusia. Jadi tamadun awal manusia ni dia telah lama wujud. Okey, bukannya dari sudut kewujudan manusia tu kita tahulah wujud kan. Nama pun tamadun awal manusia. Tetapi tamadun awal manusia ni dia wujud dengan ciri-ciri tamadun dia yang tersendiri. Maksudnya kemunculan tamadun ni, okey, kemunculan tamadun dengan kemunculan manusia berbeza tak? Kemunculan tamadun dan juga kemunculan manusia tu berbeza. Sebab apa? Kalau tamadun, dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri yang menunjukkan manusia tu ada tamadun. Okey? Yang manusia yang tiada tamadun ada ciri-ciri dia yang menunjukkan manusia itu tiada tamadun. Itu kamu kena bandingkan. Boleh tak siapa bagi tahu kat cikgu apa yang membezakan manusia yang bertamadun, kemunculan manusia prasejarah dengan kemunculan tamadun awal manusia. Zaman prasejarah dengan tamadun awal manusia. Apa perbezaan dia yang ketara? Boleh tak siapa-siapa bagi kat cikgu? Boleh tak? Semua diam ni. Okey, boleh tak? Siapa yang boleh bagi kat cikgu perbezaan yang ketara? Contohnya cikgu ambil yang pertama pentempatan. Okey, pentempatan. Tamadun dia duduk secara kekal. Prasejarah dia duduk berpindah randah secara nomad. Lagi, tu yang pertama. Prasejarah Michael dia bagi tahu kat cikgu, prasejarah tidak tahu sistem tulisan. Okey, betul? Prasejarah dia tiada sistem tulisan. Okey,
dia hanya ada sistem simbol. Okey, simbol. Okey, simbol. S-I-M-B-O-L, simbol. Okey, prasejarah kalau dia nak tunjukkan kewujudan dia di sesuatu tempat tu, contohnya dia bakar unggun api, dia nyalakan api, asap api itu menandakan tempat itu ada orang. Itu simbol. Tapi kalau tamadun dia sampai di sesuatu tempat itu, dia akan buat catatan. Catatan tu dia boleh buat dalam bentuk batu bersurat, dia boleh buat daripada catatan di kulit-kulit kayu. Itu perbezaan manusia prasejarah dan juga manusia yang bertamadun. Itu yang pertama. Itu yang keduanya. Yang tadi pertempatan, yang keduanya sistem tulisan, yang ketiganya gaya hidup berbeza. Cikgu panggil Z. Cikgu panggil Z lah, Z. Okey? Z kata gaya hidup berbeza. Betul juga, gaya hidup dia tu berbeza sebab manusia prasejarah dia lebih kepada gaya hidup yang tidak teratur. Maksudnya dia buat pekerjaan ini sikit, dia rasa bosan, dia akan tinggal, dia akan buat pekerjaan yang lain. Contohnya pertanian, dia buat pertanian pindah. Okey, dia buat dekat kawasan A, contohnya dia buatlah pertanian di kawasan A tu. Okey, dia buat sayur-sayuran, dia buat ke kacang, dia buat tembakau apa semua. Tiba-tiba dia tanam sekali lagi, kesuburan di tanah A tu dah semakin berkurang. Dia pindah ke tanah B sebab dia tak ada teknologi. Sebab itu gaya hidup pun dia mempengaruhi ciri-ciri tamadun awal manusia. Ada lagi siapa yang nak kongsi kat cikgu? Ciri-ciri tamadun awal manusia sebelum kita masuk secara detail lagi tentang ciri-ciri. Ada lagi tak? Siapa lagi nak pergi cikgu? Tadi kita dah dapat, yang pertamanya kita dah dapat pertempatan. Yang keduanya kita dah dapat sistem tulisan. Yang ketiganya kita dah dapat gaya hidup. Okay, ada banyak ciri-ciri tamadun awal manusia ni yang kita boleh tengok. Kalau tak silap cikgu, ciri-ciri tamadun awal manusia ada 7 ciri yang utama. Okey, 7 ciri yang utama. Yang pertamanya adalah pertempatan kekal. Seperti yang cikgu katakan tadi tu. Pertempatan kekal. Maksudnya tamadun awal manusia ni dia mempunyai pertempatan dia yang kekal. Contohnya kaum A lah, kaum A. Okey, kaum A dia duduk di utara semenanjung Asia Tenggara. Dan dia akan duduk di utara tu sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia boleh memanipulasikan sumber alam. Dia boleh gunakan sumber alam. Okey, berbanding dengan keadaan di prasejarah. Okey, di prasejarah orang dia tu tak boleh nak memanipulasi sumber alam. Dia tak ada teknologi. Bila dia ada teknologi, bila dia wujud tamadun, wujudnya teknologi yang canggih, dia dapat memanipulasikan sumber alam. Okey, sebab tu dia ada pertempatan kekal. Okey, itu yang pertamanya. Yang keduanya dia menjalani gaya hidup kehidupan yang berorganisasi. Apa itu maksud kehidupan yang berorganisasi? Boleh beritahu kat cikgu tak? Apa itu maksud kehidupan berorganisasi? Kamu cakap pun tak apa. Kamu dah tutup kamera dah, orang takkan kedai. Cikgu, dia mengamalkan cara hidup teratur. Okey, cara hidup berorganisasi itu kita boleh katakan dia sebagai cara hidup yang teratur. Okey, betul? Okey, kalau dalam huraian kamu tu, kamu boleh juga kata kehidupan tamadun awal manusia adalah kehidupan yang berorganisasi. Titik. Hal ini demikian kerana kehidupan masyarakat pada zaman itu mempunyai aturan dan juga peraturan yang membolehkan manusia itu bersikap teratur. Boleh juga. Okey, tak ada masalah, betul? Okey, kita ucapkan selamat datang pada Firdaus. Firdaus, kenal tak saya?
Kenal tau. Okay, kita berjumpa dengan sejarah dulu. Hari Rabu ni kita jumpa dengan BM pula. Okay, kehidupan berorganisasi. Okay, tapi yang paling tepatnya kehidupan berorganisasi ni adalah kehidupan yang ada struktur pentadbiran. Itu yang kamu kena ingat. Kehidupan yang ada struktur pentadbiran. Kehidupan yang ada struktur pentadbiran. Maksudnya kehidupan dia ada ketua. Dalam kelompok tamadun tu ada ketua. Ada penolong ketua. Ada orang-orang kanan ketua dan juga ada masyarakat-masyarakat bawahan. Okey, dia macam ni lah. Kehidupan berorganisasi ni kamu boleh buat satu bentuk segitiga. Okey, satu bentuk segitiga. Lepas tu kamu potong dua segitiga tu secara melintang. Ini adalah golongan apa ni? Golongan atasan. Okey. Ini adalah golongan bawahan. Ini adalah golongan bawahan. Dia ada dua kehidupan yang berorganisasi. Dia ada dua peringkat golongan. Yang pertama golongan atasan, iaitu golongan raja, pembesar, kerabat-kerabat diraja. Itu golongan atasan. Golongan bawahan, pedagang, artisan, rakyat jelata, hamba, okey, itu golongan bawahan. Okey, dia ada struktur dia. Dia bahagikan cara kehidupan dia mengikut golongan. Golongan atasan dan juga golongan bawahan. Boleh tak faham ni? Boleh tak faham ni? Kamu boleh faham tak? Boleh tak faham? Okey, boleh ya. Kalau kamu tak faham ataupun kamu rasakan cikgu cepat sangat ke, kamu boleh bagi tahu cikgu. Tak ada masalah. Okey, kalau cara cikgu ni boring sangat ke, kamu boleh bagi tahu lah. Cikgu, sebab cikgu mengajar sejarah memang macam ni je. Okey, sebab apa? Sebab sejarah ni dia kamu tingkatan 5. Kamu kena faham. Kamu sekolah menengah. Kalau sejarah darjah 6, kita boleh create macam-macam. Sebab tajuk dia tu ringan. Tajuk pasal perayaan, pasal macam-macam lah, masyarakat, apa semua tu. Tapi kamu tajuk yang berat. Jadi cara yang sesuai adalah penerangan yang macam ni. Okey, yang ketiganya dia ada sistem pemerintahan. Okey, dia ada raja dia. Kehidupan ciri-ciri kehidupan masyarakat tamadun awal ni dia ada pemerintah dia. Okey, bila dia ada pemerintah, barulah dia wujud satu kehidupan yang berorganisasi. Kalau dia ada sistem pemerintahan, baru dia wujud satu kehidupan yang berorganisasi. Okey. Yang seterusnya adalah pengkhususan kerja. Apa itu maksud pengkhususan kerja? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Maksud pengkhususan kerja. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Maksud pengkhususan kerja. Siapa lah? Boleh bagi tahu kat cikgu dah apa itu maksud pengkhususan kerja? Cakap pun tak apa. Tak ada masalah. Boleh tak beritahu kat cikgu? Maksud Amalan kerja yang bersistem ya. Apa? Sekali lagi boleh tak? Amalan kerja yang bersistem. Okey, Penting. amalan kerja yang bersistem. Okey, betul tak? Pengkhususan kerja ni dia istilah dia tu lah kalau kita tengok dia macam susah sikit kan. Tapi pengkhususan kerja ni dia lebih kepada amalan pekerjaan yang bersistem. Okey, maksudnya dia ada 4 kelompok. Contohnya dia ada 4 kelompok. Okey, dia ada 4 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Okey, A, B, C, D. Okey, 4 kelompok. 4 kelompok ni dia bekerja di dalam satu kawasan ladang yang luas.
Okay, dia ada ladang lah. Jadi pengkhususan kerja dia wujud dekat mana? Dia wujud dekat sewaktu golongan A, B, C, D ni melakukan pekerjaan. Contohnya golongan A dia akan tanam saja. Dia tanam benih lah, dia tanam. Kerja dia tanam ya. Lepas tu golongan B dia ada siram, menyiram tumbuh-tumbuhan. Kerja dia siram pokok ya. Itu golongan B. Golongan C dia meracun. Dia meracun rumpai. Okey, dia meracun ya kerja dia. Golongan D dia kutip hasil pertanian. Okey, kerja dia kutip hasil pertanian sahaja. Dan pengkhususan kerja ni dia sering berulangan. Okey, dia sering berulang. Okey, dia akan berulang lah. Habis step dia akan buat pekerjaan itu saja. Sebab tu masyarakat tamadun pada ketika itu memiliki kemahiran yang begitu tinggi. Sebab apa? Sebab pengkhususan kerja ni. Pengkhususan kerja ni menyebabkan mereka ni boleh melakukan pekerjaan itu sehari-hari sehingga mereka cekap untuk melakukan pekerjaan tu. Contohnya, kita ambil konteks zaman sekarang, cikgu lah kita ambil atas diri cikgu. Okey, cikgu, tugas cikgu mengajar. Mengajar. Hari-hari cikgu mengajar. Okey, jadi cikgu dah mahir dah mengajar. Tiba-tiba cikgu kena tukar kerja cikgu. Jadi bomba. Contohnya. Jadi bomba. Jadi cikgu tak tahu lah macam mana nak jadi bomba. Skop kerja cikgu dah tak ada. Sebab pengkhususan kerja cikgu adalah mengajar. Okey, faham? Jelas tak? Macam itulah perumpamaan dia, persamaan dia yang kita boleh kaitkan untuk bagi kamu faham. Yang kelimanya adalah agama dan juga kepercayaan. Okey, masyarakat tamadun awal ini dia mempunyai agama dan juga kepercayaan. Agama ni apa yang dia sembah. Okey, agama ni apa yang dia sembah. Kepercayaan ni apa yang dia percaya. Dia lain lah. Agama dan juga kepercayaan tu lain lah. Agama ni kalau tamadun awal dia ada aminisme, okey, pluralisme, okey, dan juga sebagainya. Kepercayaan ni dia tak boleh buat sesuatu yang melanggar norma-norma kehidupan. Okey, yang tak boleh nak melanggar norma-norma kehidupan. Kalau dia langgar norma-norma kehidupan tu, dia akan jadi pelik lah. Dia akan jadi pelik. Okey, itu yang kita perlu faham tentang agama dan juga kepercayaan. Okey, dia ada agama dia. Dan yang terakhir sekali adalah bahasa dan juga sistem tulisan. Apa beza bahasa dan sistem tulisan? Siapa boleh beritahu kat cikgu? Apa beza sistem bahasa dan juga sistem tulisan? Apa beza dia? Kamu cakap ya. Kamu jangan risau. Kamu jangan risau sebab kamu tak nampak muka pun. Kamu janganlah malu-malu dalam kelas saya ni. Kelas saya ni kelas yang meriah. Okey. Apa beza bahasa dan sistem tulisan ni? Beza dia, perbezaan dia. Apa perbezaan dia? Sana kita berhenti azan dulu .
Okey, kita sambung. Apa beza bahasa dan sistem tulisan? Siapa boleh bagi tahu ke cikgu? Apa bahasa? Apa beza bahasa dan sistem tulisan? Siapa boleh bagi tahu ke cikgu? Kita mula dengan Ika dulu. Ika, try tengok. Perbezaan sistem bahasa dan juga tulisan. Apa yang kamu faham? Boleh tak, Ika? Kamu cakap apa ni? Tak apa. Boleh tak, Ika? Afif, apa perbezaan sistem bahasa dan juga sistem tulisan? Apa perbezaan dia? Afif? Afif? Tak ada juga. Okey, Z, apa itu sistem bahasa dan juga sistem tulisan? Sistem bahasa tu maksudnya bahasa tamadun untuk berkomunikasi. Okey, Sistem tulisan tu untuk dia hantar mesej ke orang. komunikasi juga tu mesej. Okey, boleh. Sama. Good try. Good try. Okey, Michael. Bukan Michael. Michelle lah. Maaf. Cikgu tersilap baca. Michelle. Okey, Michelle. Okey. Apa itu perbezaan sistem bahasa dan juga sistem tulisan, Michelle? Kamu cakap ya, Michelle? Kamu cakap ya? Michelle? Untuk sistem bahasa tu senang untuk berkomunikasi. Okey. Untuk sistem tulisan tu macam nak hantar sesuatu senang untuk tulis lah. Okey, sama dengan maksud Z yang tadi itulah. Berkomunikasi dan juga mesej. Okey. Ada betulnya juga. Okey, tak apa, saya juga terang. Okey, Firdaus. Firdaus. Apa maksud sistem bahasa dan juga sistem tulisan? Firdaus? Firdaus? Dengarlah. Nio malu-malu. Okey. Apa perbezaan sistem bahasa dan sistem tulisan, Firdaus? Sistem bahasa ni apa yang mereka cakap. Okey. Kalau sistem tulisan ni mereka tulis surat. Tulis. Okey, samalah seperti yang ketiga-tiga pelajar bagi tadi tu kan. Ketiga pelajar bagi tu, satunya untuk berkomunikasi, tulis cakap kan, berkomunikasi. Yang keduanya adalah untuk menyampaikan mesej. Okey, sebenarnya berkomunikasi dan juga menyampaikan mesej tu adalah satu bidang yang sama, komunikasi. Okey, cara kita nak perhubungan. Betul tak?
secara umumnya betul lah itu bahasa dan juga tulisan tu sebagai cara medium kita untuk nak berhubung. Tetapi kalau bahasa kita lebih kepada perhubungan yang bersifat yang bersifat non-verbal. Non-verbal ni dia tak ada tulisan. Betul ya? Non-verbal tu tak ada tulisan. Yang tulisan ni adalah untuk kita berhubung secara verbal. Maksudnya jawapan yang kamu bagi tu betul lah untuk berkomunikasi. Adalah markah untuk kamu tu. Ada markah fakta untuk kamu. Tapi huraian kamu tu kamu kena tulis sistem bahasa digunakan oleh masyarakat tamadun awal manusia untuk perhubungan yang tidak verbal. Yang tidak verbal. Okey, yang keduanya sistem tulisan pula. Sistem tulisan pula adalah untuk perhubungan yang verbal, yang mempunyai catatan. Okey, yang mempunyai catatan. Okey, boleh? Okey, boleh tak ni? Semua boleh lagi? Boleh lagi tak? Okey, oleh itu kamu kena tahu ciri-ciri tamadun. Ada 7 ciri tamadun. Yang pertamanya adalah pertempatan kekal, yang kedua kehidupan berorganisasi, yang ketiga sistem pemerintahan, yang keempatnya perusahaan kerja, yang kelimanya sistem agama dan juga kepercayaan, dan yang keenamnya ada 6 saja, sorry. Ada yang keenamnya adalah bahasa dan juga sistem tulisan. Okey, itu adalah ciri-ciri tamadun awal manusia, ciri-ciri ya tamadun awal manusia. Lepas ni kamu boleh tengok lagi. Okey, kita tengok satu persatu. Kalau pertempatan kekal, salah satu ciri utama kemunculan tamadun ialah kemunculan pertempatan kekal tu. Okey, salah tu. Okey, kewujudan pertempatan kekal secara menetap membawa kepada corak kehidupan yang lebih sistematik. Maksudnya, pertempatan kekal ini, ciri dia adalah tamadun itu menginap di sesuatu tempat itu secara lama, secara kekal. Okey, mereka tak macam prasejarah. Kalau masyarakat prasejarah, pertempatan mereka itu berpindah randah ataupun dalam istilah dia kita panggil sebagai nomad. Okey, tapi bila wujudnya tamadun, pertempatan kekal itu menjadi satu elemen yang penting. Okey, kawasan yang dipilih ialah pertempatan bagi memastikan adanya bekalan makanan. Pertempatan mereka tu mestilah ada bekalan makanan. Contohnya, mereka lebih suka untuk menetap di sekitar-sekitar sungai. Okey, di lembah-lembah sungai. Sebab apa? Sungai ni dahulunya dia ada pelbagai kegunaan. 3 kegunaan utama sungai ialah yang pertamanya adalah untuk sumber makanan lah. Ikan, udang, apa semua kan. Yang keduanya untuk pertanian, sistem pengaliran. Okey, ada air sungai untuk menyiram hasil tanaman mereka. Yang ketiganya adalah sistem perhubungan, pengangkutan. Dulu tak ada kereta, tak ada motor, tak ada basikal. Dia lebih menggunakan pengangkutan air, pengangkutan sungai, sampan, bot, kenu dan juga sebagainya. Itu wujudnya pertempatan di lembah-lembah sungai. Ini akan melahirkan kemajuan dalam sistem pertanian, terutamanya dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta peternakan. Bila ada kawasan yang ada air, yang ada sumber yang banyak, jadi mereka ni boleh memajukan pertanian dan juga peternakan. Okey. Dan mereka ni juga bila duduk di lembah sungai, mereka akan mencipta satu teknologi. Okey. Mencipta satu teknologi pengairan. Contohnya tamadun Cina. Contohnya tamadun Cina dia mengusahakan roda kincir air. Okey, dia akan putarkan air itu mengikut keperluan tanaman pertanian. Okey, dan menyebabkan pengeluaran pertanian mereka itu menjadi lebih.
Bila ada tempat yang okey, tempat yang baik, pengeluaran mereka tu akan menjadi lebih. Okey, lebihan ini mampu menampung pertambahan penduduk. Okey, jadi mereka gunakan untuk menampung makanan penduduk tamadun awal manusia. Yang keduanya adalah kehidupan berorganisasi. Okey, seperti yang cikgu terangkan sebelum ni, kehidupan berorganisasi ni kamu boleh bahagikan kepada dua segitiga. Okey, golongan yang memerintah ataupun golongan atasan dan juga golongan bawahan. Okey, pertambahan penduduk ini juga telah membawa kepada sebuah kehidupan yang berorganisasi yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Kalau sosial tu cara hidup lah. Okey, cara hidup mereka lah. Pertanian, okey, peternakan, okey, duduk secara kekal, okey, dan juga sebagainya. Yang keduanya ekonomi. Ekonomi mereka ni macam mana bentuk ekonomi tu. Okey, kalau dahulu masyarakat pra-sejarah, ekonomi dia berbentuk pertanian secara diri. Pertanian secara diri. Maksudnya mereka mengusahakan pertanian tu, mereka mengusahakan pertanian tu untuk kegunaan diri mereka sendiri, untuk mereka makan saja. Tetapi wujudnya tamadun, bila wujudnya tamadun, mereka melakukan pertanian, dalam masa yang sama, pertanian itu ada lebihan hasil. Contohnya mereka makan tak habis. Ada lebihan. Lebihan tu mereka akan jual. Jadi wujudlah ekonomi perdagangan juga. Itu pertambahan tu, kemajuan tu. Bila daripada pertanian wujud perdagangan. Okey, kehidupan berorganisasi mampu mengatur cara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka. Organisasi sosial yang paling awal ialah sistem keluarga. Maksudnya yang paling awal sekali, kalau kita nak tengok kehidupan berorganisasi ni, kita tengok sistem berkeluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik. Dulu zaman pra-sejarah, mereka melahirkan anak, mereka tak ambil anak tu tau. Ni satu ilmu yang baru lah untuk kamu. Masa zaman pra-sejarah, contohnya satu pasangan, lelaki dan perempuan, melahirkan seorang cahaya mata. Okey? Seorang cahaya mata. Mereka lahirkan itu, mereka tak ambil belah. Mereka letak di dalam sebuah kelompok untuk dijaga. Dan mereka pergi ke tempat lain untuk nak menghasilkan pertanian pindah yang lain. Dia macam satu keadaan yang tak penting lah. Okey, keluarga ni satu keadaan yang tak penting lah. Bila wujudnya tamadun, dia telah mewujudkan satu sistem berorganisasi, iaitu organisasi keluarga. Mereka dah mula ambil pewaris-pewaris golongan mereka tu. Contohnya tamadun Cina ada pewaris dia. Apa maharaja, apa putera raja dan apalah tu. Okey, tamadun India ada pewaris dia. Okey, itu yang dikatakan sebagai kehidupan berorganisasi. Sistem sosial masyarakat ini ia adalah berbentuk piramid dan bersusun lapis mengikut sosial. Macam yang cikgu buat dekat tepi ni lah. Dia berbentuk piramid ataupun segitiga. Okey, segitiga dan mengikut susun lapis sosial. Susun lapis dia kamu tak payah nak pening-pening kepala. Kamu bahagi dulu dua. Contohnya, cikgu buat macam ni. Okey, contohnya cikgu buat piramid. Okey. Piramid yang cikgu buat. Okey. Lepas tu kamu bahagi dua. Atas ni kamu tulis golongan atasan. Okey, golongan atasan. Yang bawah ni adalah golongan bawahan. Okey, golongan atasan ni takkan kamu tak tahu kan yang mana yang paling tinggi kan? Mestilah raja. Okey,
Selepas raja dia ada pembesar. Okey, pembesar. Okey, pembesar. Yang ketiga ni adalah kerabat dia, kan sistem bersosial, sistem keluarga, dia ada kerabat dia. Okey. Ini sistem golongan atasan. Ada 3 orang. Ada 3 golongan. Golongan raja, pembesar dan juga kerabat diraja. Okey. Golongan bawahan dia ada 2 saja. Yang pertamanya adalah pedagang. Okey, pedagang ni samalah seperti rakyat biasa dan juga sebagainya. Ada juga rakyat yang menjadi pedagang kan. Rakyat biasa dan sebagainya. Yang terakhirnya adalah hamba. Yang terakhirnya adalah hamba. Jadi ada berapa lapisan masyarakat? Ada 5 lapisan masyarakat. Raja, pembesar, kerabat diraja, pedagang dan juga rakyat dan juga hamba. Okey? Senang ah? Boleh tak? Boleh faham tak ni? Cikgu terang ni? Kita ucapkan selamat datang kepada Hana. Okey, sagilah cikgu ambil kehadiran ni. Okey, Hana, hari ni kita buat tingkatan 4 dan tingkatan 4 bab yang pertama. Cikgu recap balik ya. Okey, kamu tak sempat untuk ke depan tu, kamu boleh tengok video ni dalam Google Classroom. Esok kamu boleh tengok. Okey, okey. Kamu faham kehidupan bersosial ni. Okey, sana. Okey, ini dia ni. Ini dia. Cikgu tak perasan kata cikgu pembuat yang ni. Ini dia. Ini adalah golongan ni, lapisan bersosial ni. Dia. Ini adalah piramid lapisan sosial ni. Yang dia kata berbentuk piramid tau. Okey. Cikgu pun gila cikgu buat ni ya. Okey. Kalau kita tadi kita bahagi 2. Okey, ini golongan bawahan. Okey, ini golongan bawahan. Ini golongan atasan. Okey, golongan atasan ni ada golongan pembesar. Golongan bangsawan. Bangsawan ni raja lah. Okey, raja lah, kamu bagi tahu saja. Raja, pembesar. Lepas tu golongan yang kedua ni adalah pembesar, ketua keluarga apa semua ni kamu tak payahlah. Kamu pun golongan pembesar saja. Lepas tu kamu tambah satu lagi golongan kerabat dia. Kita tambahlah, kita nak markah penuh kan. Golongan kerabat dia. Golongan bawahan ada rakyat dan juga golongan hamba saja. Okey. Kamu boleh tengok dalam Google Classroom nanti. Kamu print out nanti. Cikgu benarkan kamu print out. Okey, yang ketiganya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mula dibentuk untuk mentadbir masyarakat. Maksudnya bila masyarakat ni ada tamadun, bila masyarakat ni ada gaya hidup, bila masyarakat ni ada sosial ya, jadi undang-undang tu perlulah dilakukan sebab ada kesalahan-kesalahan yang bercanggah dengan norma dan juga kehidupan. Okey, seperti kita sekarang ni lah, norma baru kan. Boleh tak kalau kita masuk band tak pakai face mask? Kena saman. Tu undang-undang. Okey. Seseorang pemimpin ataupun raja selalunya menggunakan magis. Magis ni adalah magis ni lebih kurang macam magic. Bukan magic. Manggis, bukan manggis tu. Tu buah. Magis ni dia macam kuasa ya. Okey, raja ni dia selalunya menggunakan kuasa dan mendakwa dirinya sebagai wakil Tuhan. Maksudnya seseorang raja tu kalau dia nak suruh rakyat dia tu tunduk kepada dia, dia akan kata, saya ini, beta ini adalah wakil Tuhan. Jadi kamu kena hormat beta seperti mana kamu hormat kepada Tuhan kamu. Itu maksud dia, magis, kuasa. Okey, power dia kan. Kuasa veto lah. Okey, sebagai wakil Tuhan untuk mendapatkan peristirafan dari sebagai ketua pemerintah. Okey, ketua pemerintah, raja lah, raja. Kewujudan sistem pemerintahan akan membawa kepada lahirnya sistem perundangan yang menjadi panduan kepada masyarakat
untuk menjaga keamanan dan kemakmuran sebuah tamadun. Pembentukan sosial, organisasi sosial dan politik telah membawa kepada penggusuran pekerjaan. Okey. Ini yang cikgu katakan sistem pemerintahan ni dia bersangkutan dengan organisasi sosial. Okey, kalau kita faham organisasi sosial ni, okey, yang color biru ni, kita akan boleh hurai tentang sistem pemerintahan. Okey, ini adalah sistem pemerintahan. Yang seterusnya adalah penggusuran pekerjaan seperti yang cikgu terangkan tadi, peningkatan di dalam hasil pertanian tu telah menyebabkan mereka ini membahagikan kerja-kerja pertanian dan juga ekonomi tu. Okey, untuk apa? Untuk menghasilkan satu produk yang lebih baik. Sebab apa? Sebab dalam satu masa, kalau dia melakukan pekerjaan itu dengan sehari-hari, okey, dengan sehari-hari lah dia pun buat macam cikgu lah duk mengajar. Saya akan jadi lebih cekap. Okey, lebih cekap. Okey, lebih cekap. Sebab itu pentingnya penggusuran pekerjaan ni. Okey, melalui penggusuran pekerjaan, barangan yang dihasilkan mempunyai kepakaran tersendiri dan ia akan menghasilkan pertukaran barangan. Maksudnya orang berminat untuk nak ambil barangan tu. Yalah, kita dah pakar buat kan. Kita dah pakar buat, kita jual pun boleh, kita tukar pun boleh. Tapi dulu mereka jual dengan sistem barter, sistem pertukaran barang dengan barang. Perumpamaan dia senang saja. Kamu sakit, kamu pergi ke klinik biasa dan juga klinik pakar. Mana yang mahal lagi? Klinik pakar yang mahal lagi. Sebab apa dia mahal? Sebab kepakaran dia. Kalau kamu sakit telinga, kamu pergi kat pakar telinga. Kepakaran dia. Kamu pergi satu kali, kamu dah boleh baik seperti sedia kala. Begitu juga dengan penggusuran pekerjaan. Okey, penggusuran pekerjaan pun macam tu juga. Okey, mereka akan menyebabkan sesuatu hasil barangan itu menjadi lebih baik. Okey, sistem barter ni, nampak ni, sistem barter merupakan titik permulaan bagi ekonomi yang bersifat perdagangan. Okey, ini adalah lakaran lakaran kehidupan di bandar dalam tamadun Mesir Purba yang menunjukkan penghasilan barangan dan artisan melalui penggusuran pekerjaan. Okey, sumber dia daripada John Barnes dan juga Jomiru Malik. Okey, kamu tengok ni lukisan ni. Okey, cikgu nak tanya kepada kamu, lukisan ini adalah sistem bahasa ataupun sistem tulisan? Cikgu nak tanya kamu, lukisan ni adalah sistem bahasa ataupun sistem lukisan? Sistem bahasa ataupun sistem tulisan? Sistem tulisan. Sistem tulisan. Okey, lagi? Ada mesej baru. Sistem tulisan. Michelle kata sistem tulisan juga. Lagi? Ada lagi? Okey, cikgu jawab. Ini adalah sistem bahasa. Lukisan adalah sistem bahasa. Sebab apa kita katakan dia sebagai sistem bahasa? Sebab lukisan ini berbentuk simbol. Bahasa simbol. Nampak ni? Kamu tengok bahasa, sistem bahasa, kamu tak perlu baca. Kamu tengok pun kamu dah tahu dah. Kamu dengar pun kamu dah tahu dah. Ini bahasa Sepanyol. Okey, kamu dengar pun kamu dah tahu dah. Ini bahasa Melayu. Kamu tak perlu baca. Sistem tulisan, kamu kena baca. Okey, kamu tengok pun kamu dah tahu dah. Ada seorang sedang menimbang. Okey, ada seorang sedang ni apa ni, mengetuk apa tak tahulah. Ada seorang lagi sedang mengukir. Okey. Ada seorang lagi sedang melukis, contohnya ni menggumpalkan tanah.
Okey, ini adalah sistem pengkukusan pekerjaan. Dan ini adalah bahasa. Sistem tulisan dalam tamadun dia ada tulisan yang banyak. Hieroglyph, okey, tulisan hieroglyph, cuneiform, hieroglyph, ada banyak lagi tulisan. Dan tulisan mereka ni semuanya berbentuk simbol yang macam ni lah, macam simbol lah. Okey. Okay, itu adalah untuk pengkukusan pekerjaan. Seterusnya kita tengok kemunculan agama dan juga kepercayaan. Okey, ini yang seperti cikgu terangkan tadi lah, agama dan juga kepercayaan ni adalah agama apa yang dia sembah dan juga kepercayaan ni apa yang dia percaya. Okey, ini sistem bahasa dan juga tulisan. Sistem bahasa dan juga tulisan ini adalah sebahagian daripada perkembangan ilmu pengetahuan dalam proses pembentukan manusia yang dihasilkan dapat dilihat sebagai sehingga hari ini. Contohnya, tulisan yang awal ialah hieroglyph. Macam yang cikgu kata tadi tu. Cuneiform. Okey, cuneiform. Ideogram. Manakala bahasa yang tertua adalah bahasa Yunani dan juga Sanskrit. Bahasa Yunani, kamu dengar saja kamu dah boleh tahu. Sistem tulisan, kamu tengok dan kamu kena baca. Okey, lukisan, kita tengok saja kita dah boleh tahu. Itu sistem bahasa. Okey, bahasa amat penting untuk tujuan penyebaran ilmu, pengetahuan dan perhubungan dalam sesebuah masyarakat. Bahasa amat penting untuk tujuan tulisan amat penting untuk urusan pentadbiran seperti penyimpanan rekod, penulisan undang-undang dan juga hal-hal keagamaan. Bahasa dan tulisan merupakan instrumen paling penting untuk menyampaikan dan memperkembangkan serta mencatat idea pemikiran manusia. Okey, ini adalah sistem bahasa dan juga sistem tulisan. Kesimpulannya, proses ini berkembang di bandar. Oleh itu, kemunculan bandar-bandar memainkan peranan yang penting dalam proses perkembangan sebuah tamadun. Bahasa memainkan peranan penting sebagai sebuah pentadbiran, sebagai pusat pentadbiran, pusat kegiatan ekonomi, pusat bandar, pusat ilmu dan juga pusat pertemuan masyarakat. Bandar merupakan sebuah manifestasi kepada penciptaan manusia dan mencerminkan tahap ketamadunan manusia. Okey, bandar ni dia lebih kepada sikap ketamadunan manusia. Okey, contohnya kalau kamu nak tengok tamadun itu moden ataupun tak, kamu boleh tengok kepada bandar dia. Contoh tamadun yang mempunyai pentadbiran bandar yang sistematik, apa dia? Tamadun apa tu? Siapa boleh bagi tahu? Tamadun apa yang ada sistem pembandaran yang sistematik? Ya? Kenapa? Sistem apa? Apa tulisan je, bah? Oh, dengan tulisan. Tak apa. Itu sini. Sistem apa? Okey. Sistem pula. Tamadun apa? Tamadun pembandaran apa yang ada? Tamadun apa yang ada sistem pembandaran yang baik? Tamadun apa? Apa dia? Mesopotamia. Okey. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tamadun Mesir Purba ya. Okey. Lagi? Ada lagi? Mesopotamia, Mesir Purba. Okey. Lagi? Satu lagi jawapan. Dia ada 4. Mesir Purba, Mesopotamia, Indus, Cina. Cepat. Boleh tak ni? Tamadun apa lagi? Yang bandar dia sungguh terancang. Dipisahkan dengan blok-blok segi 4 yang mempunyai jalan perhubungan cabang 4 yang berhubung
keliling bandar itu ada sistem pertahanan yang hebat dan juga kubu pertahanan. Di bahagian utara itu adalah pusat pentadbiran, selatan itu adalah pusat pengumpulan barang. Ya, cikgu boleh hafal sampai tahu tu. Soalan ni dah yang buatkan cikgu dapat A dulu, SPM. Tamadun, ya. Michelle kata tamadun Indus. Okey, maksudnya, bukan maksudnya. Jawapannya adalah tamadun Indus. Memang tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir Purba itu mempunyai bandar. Okey, tetapi bandar mereka itu tidaklah sehebat Indus. Mesir Purba dia lebih kepada teknologi penyimpanan barang. Okey, depa buat piramid. Dalam piramid tu, kamu tengok piramid lah. Piramid tu segitiga kan. Okey, kalau kamu tengok kat depan tu, si piramid tu segitiga. Okey. Piramid tu segitiga. Okey, piramid tu segitiga. Kamu bayang piramid segitiga. Okey. Dalam piramid tu, walaupun kamu tengok segitiga kan, dalam piramid tu adalah sangat luas. Itu kemajuan teknologi dalam sistem ataupun tamadun Mesir Purba. Itu teknologi. Mesopotamia dia terkenal dengan pertanian dia. Pertanian dia kamu boleh tengok dia buat bertingkat-tingkat. Cikgu tak ada gambar. Minggu depan cikgu tunjuk gambar dia tu. Cikgu ada dalam file laptop ni terlalu banyak sangat gambar-gambar ni. Gambar-gambar arkib ni. Dia buat pertanian yang bertingkat, yang bertingkat. Okey, kalau kamu pernah pergi ke Jawa Tengah, ada sistem pertanian padi bukit, itu sistem pertanian dalam tamadun Mesopotamia. Tetapi sistem itu adalah sistem yang paling low class. Maksudnya ada lagi sistem yang paling hebat lah. Yang hebat lagi lah. Okey. Dan tamadun Indus dia banyak buat sistem pembandaran. Senang je tamadun Indus ni. Okey. Senang je tamadun Indus ni. Cara kamu nak hafal tamadun Indus, pembandaran tamadun Indus, kamu boleh tengok bandar Mohenjo-daro dan juga Harappa. Kalau kamu tengok filem ada filem Mohenjo-daro filem tu. Sedap filem tu. Sedap lah. Seronok lah. Okey, untuk kamu belajar tentang pembandaran tamadun Indus, kamu petak kan? Kamu buat petak, lepas tu kamu bahagi petak tu kepada 4. Okey, utara, selatan. Okey. Lepas tu, petak ini kamu buat satu petak di setiap petak-petak ni. Okey, satu petak di setiap petak-petak ni. Di sebelah utara, kamu buat satu garisan yang panjang. Okey. Okey, jadi melalui petak-petak ni kamu dah boleh terang dah sistem bandar di tamadun Indus. Dia dipisahkan dengan 4 blok. Okey, 4 blok. Dia ada jalan raya yang berhubung. Okey, jalan raya ke sini boleh, ke sini pun boleh. Dia ada sebatang sungai. Okey, sebatang sungai dan dia ada sistem pertahanan di keliling bandar Mohenjo-daro dan juga Harappa. Okey, itu sistem pembandaran di Indus. Okey, jadi itu yang di dalam bab yang pertama, di dalam ciri-ciri. Bab yang pertama ni dia ada 2 je, ciri-ciri dan juga proses pembentukan tamadun. Okey, yang lebih lanjutnya di pada bab yang kedua. Okey, bab untuk minggu hadapan. Kita akan tengok macam mana tamadun Mesopotamia tu meningkat, macam mana tamadun Indus tu dia proses bandar dia. Itu kita akan tengok pada minggu depan. Dan minggu depan cikgu akan try setting
video dan kita boleh tengok sama-sama. Cikgu akan pancarkan di skrin kamu ni video. Cikgu pun tak tahu boleh ke tak. Nanti cikgu akan try nantilah untuk fahamkan kamu tentang tamadun ni. Okay, sebab tamadun ni banyak video-video dia. Okay, sekarang ni kita tengok proses pembentukan tamadun. Okay, proses pembentukan tamadun ni senang saja. Kamu kena ingat lembah sungai. Proses pembentukan tamadun ni dia terjadi di lembah sungai dan proses pembentukan tamadun ni mengapa dia terjadi di lembah sungai? Sebabnya adalah sebab yang cikgu ceritakan sebentar tadi tu. Pengangkutan, hasil pertanian dan juga makanan. Okey. Sungai juga membekalkan kehidupan lain seperti bekalan air, makanan serta kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Tamadun-tamadun awal yang terbentuk, kamu boleh tengok ada 4 tamadun yang utama di dunia. Okey, ada 4 tamadun yang utama di dunia. Yang pertamanya adalah tamadun Mesopotamia. Okey, Mesopotamia ni adalah tamadun yang tertua. Ayah segala tamadun. Tamadun yang tertua sekali adalah Mesopotamia. Walaupun sekarang ni banyak isu-isu yang kan, tamadun Kedah tua paling tua sekali. Tapi mengikut KBSM kamu lah, mengikut buku teks kamu, Mesopotamia adalah tamadun yang paling tua yang wujud di lembah sungai Euphrates. Sungai Euphrates ni cikgu lupa dia di mana. Nanti kamu boleh search Google Sungai Euphrates. Yang keduanya adalah second tour. Kalau dalam keluarga tu kita panggil abangah lah. Adalah tamadun Mesir Purba di Sungai Nil. Sungai Nil ni adalah di Sungai Mesir. Okey, Sungai Nil. Okey. Yang ketiganya adalah tamadun Indus di lembah Indus ataupun lembah Sungai Indus. Yang keempatnya adalah tamadun Huang He ataupun Huang Ho. Adalah di Sungai Huang Ho. Tarikh ni kamu kena ingatlah. Okey, tarikh ni kamu kena ingat. 35 31 25 18. Awak boleh hafal nombor phone tu, awak masukkan tarikh-tarikh ni. Yang pentingnya adalah sebelum Masihi ni. Kamu kena tulis sebelum Masihi. Okey? Itu adalah untuk minggu ini. Ni adalah ni peta. Kita ada peta sikit. Kita ada peta sikit. Okey, yang ni adalah Sungai Tigris dan juga Euphrates, Mesopotamia. Cikgu bulatkan yang merah ni. Okey. Yang cikgu bulatkan dengan warna kuning ini adalah Sungai Indus. Yang color kuning ni adalah Sungai Indus. Ni tamadun India, apa? Sungai Ganges. Okey, Sungai Indus ni. Okey. Yang cikgu bulatkan dengan ungu ini adalah tamadun Cina, Huang He. Ni tamadun Huang He. Dan yang cikgu bulatkan dengan putih ini adalah tamadun Mesir Purba. Balik Mesir Purba. Walaupun dia ada tamadun Eropah, tamadun Yunani ni, ini tak masuk lagi ya. Ini tamadun yang kita akan masuk nanti. Okey, maaf lah ada tulisan ni. Saya buat catatan sikit, Sungai Kuning dan juga sebagainya. Okey, itu adalah pertempatan tamadun yang ada di dunia ini. Okey, sekarang ni cikgu buka soalan untuk kamu tanya kepada cikgu. Sebelum kita buat kuizi, kamu ada apa-apa soalan? Kita round table. Soalan, pandangan, cadangan, apa lagi? Komentar. Kata cikgu, kelas cikgu ni boring lah cikgu. Esok minggu depan kita ubah lain lah. Modus operandi kita ni. Dia macam nak merompok jugalah. Dia kalau kita nak merompok, kita gunakan perkara yang sama, tak boleh, hantui. Kalau kamu kata,
Cikgu kelas cikgu ni boring lah. Tak apa, minggu depan cikgu atok lain. Okey, ada apa-apa? Okey, boleh? Ada tak? Apa-apa? Tak apa, jangan malu, jangan malu. Kelas cikgu tak boleh halu. Kelas cikgu. Kelas cikgu, kalau kamu tengok kelas cikgu kat fast track, sungguh meriah. Ada tak? Okey, ni. Z kan tadi? Ada tak? Apa-apa? Okey, kita round table. Ika, ada apa-apa tak? Ika? Ada apa-apa tak? Ika? Tak ada? Okey. Fast track? Afi? Afi? Ada Afi? Komentar, pertanyaan? Semua okey. Jangan okey lah. Hana? Okey Hana? Ada tak apa-apa soalan? Hana? Z? Ada tak Z? Soalan? Ada tak Z? Soalan tak ada je. Tapi kelas cikgu best. Oh, dia. Janganlah kata begitu. PM tepi. Ya Allah. Okey. Saya jujur je. Saya kalau kat sekolah belajar subjek sejarah. Mengantuk tu selalu mai. Ya, saya faham. Sebab kita kelas online, saya sebenarnya online ni saya kena belajar banyak lagi. Kalau macam main game tu saya ni dikira amatur lah. Saya ni tak pandai sangat online. Tapi saya akan cuba untuk nak memperbagaikan. Janji kamu kena tolong saya lah. Kamu kena aktifkan kelas saya ni lah. Baru saya boleh rangka macam-macam lah. Okay. Tak apa, tu kita punya modus operandi ke depan tu. Michelle, ada apa-apa soalan? Komentar? Michelle? Fidaus, ada apa-apa soalan Fidaus? Tak ada, Ibu. Ada? Ya, Tak ada. silakan. Tak ada. Ada. Okey, semua pakai tak ada soalan, cikgu ada soalan untuk kamu. Okey, sekarang ni cikgu akan sharekan link Quizzy untuk kamu. Okey, link Quizzy untuk kamu, Sarah. Okey, cikgu akan kopikan link Quizzy pada kamu dan kamu boleh kamu boleh tekan link tu. Okey, tekan link dan juga saya akan bagi kod kepada kamu. Soalan Quizzy ni dia agak lain sikit lah. Soalan Quizzy ni. Okey, kamu boleh tekan link tu. Okey. Kod dia. Okey, kamu tekan link, lepas tu kamu tekan join again. Join again. Lepas tu kamu masukkan kod dia. Kod dia adalah 344 640. 344
640. Okey, seorang dah masuk. Okey. Okey, baru 5 orang. Kita berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ya Allah. Okey, Okey, kalau dah bersedia, kita mulakan kuis kita sekarang.
Okey. Kita tengok apa kedudukan ya. Okey, Hana duduk di nombor yang pertama 90%, Hafiz 90%. Mungkin kamu jangan salah faham sebab kedudukan 90% ni walaupun sama, dia kira masa siapa dia paling cepat sekali, ni 13 saat dia ambil masa. Ini 8 saat nak habis lagi. Jadi 13 saat itulah yang banyak lah. Okey. Okey. Z, Michelle, Ika, Firdaus. Okey. Kita tengok soalan dia, kita review sikit soalan dia. Okey, soalan-soalan ni adalah soalan yang cikgu ambil daripada soalan yang sebenar. Soalan yang sebenar SPM. Okey. Antara berikut yang manakah tidak menerangkan tentang zaman prasejarah? Okey, tidak menerangkan zaman prasejarah. Tidak. Jadi jawapan dia adalah manusia masih belum mempunyai pertempatan. Di zaman prasejarah pun dia mempunyai pertempatan, tetapi pertempatan dia adalah secara berubah-ubah. Okey, itu yang kamu kena faham. Dia masuk tamadun, barulah dia lebih kepada pertempatan yang lebih kekal. Okey. Yang keduanya, ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat Paleolitik. Ni cikgu soalan sampingan lah cikgu masukkan. Tadi pun cikgu dah terang dah, masyarakat prasejarah adalah masyarakat yang hidup berpindah randah. Okey, masyarakat yang hidup berpindah randah. Jadi prasejarah ini dia termasuk dengan zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ni adalah zaman batu lama. Okey, zaman yang first sekali di dalam prasejarah. Paleolitik, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Okey, okey. Dan ciri-ciri dia adalah nomad. Nomad ini adalah hidup secara berpindah randah. Mempunyai tempat tinggal yang tetap ni adalah tamadun. Okey. Okey, tamadun. Okey. Yang ketiganya adalah apakah kegiatan utama masyarakat zaman Paleolitik? Okey, yang jawapannya adalah memburu binatang. Sebab mereka ni adalah kegiatan ekonomi sara diri, pertanian sara diri, peternakan dan juga mereka tak ada peternakan, buru hasil hutan sebenarnya. Okey. Soalan yang keempat, kenapakah penduduk prasejarah berpindah randah? Kenapa? Tidak mempunyai tanah. Okey, tidak mempunyai tanah. Okey, mereka ini lebih suka berpindah randah sebab tidak ada pertempatan yang kekal. Okey, bila mereka tak ada pertempatan yang kekal, mereka ini akan terus berpindah mengikut hasil ataupun kualiti tanah yang ada. Okey. Dan seterusnya adalah soalan yang kelima, apakah ciri yang membezakan masyarakat Neolitik daripada masyarakat sebelumnya? Hidup bermasyarakat. Okey, Neolitik ni adalah zaman batu baru. Okey, zaman yang baru, zaman yang lebih kepada tamadun dah. Depa dah nak masuk tamadun dah. Seterusnya adalah apakah alat yang penting? Alat penting yang merupakan penciptaan masyarakat Neolitik. Dia alatan apa yang penting di dalam masyarakat Neolitik? Masyarakat Neolitik dia lebih kepada masyarakat yang menggunakan peralatan logam dengan banyak. Okey, itu yang kita kena tahu. Seterusnya yang ketujuh, apakah makna sebenar civilization? Civilization adalah bandar. Civilize, okey, civil, bandar, bandar. Okey. Menurut masyarakat barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah. Apakah unsur-unsur yang dititik beratkan? Lahiriah. Lahiriah ni unsur-unsur luaran. Okey, luaran. Okey. Jawapannya adalah
kepercayaan. Okey, luaran ya. Kita boleh tengok. Okey. Mengapakah pandangan Islam mengapakah pandangan Islam tentang konsep mengapakah pandangan Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh? 6, okey, mengimbangi pembangunan rohaniah dan juga fizikal. Rohaniah itu adalah pembangunan di dalam hati kita. Fizikal itu pembangunan luaran kita. Yang terakhirnya soalan 10, apakah pandangan Syekh Naqvi Al-Atas tentang sebuah masyarakat yang bertamadun? Syekh Naqvi Al-Atas ni adalah sebuah tokoh sejarah lah. Okey, dalam buku teks pun dia ada pandangan-pandangan dia. Okey, jawapannya adalah ketinggian tata susila. Sebab tamadun itu ada ketinggian tata susila dia. Ini pandangan Syekh Naqvi Al-Atas. Walaupun Barat dia menyatakan bahawa tamadun itu lebih kepada seni bina. Tetapi Syekh Naqvi Al-Atas ni adalah masyarakat ataupun sarjana sejarah daripada agama Islam. Okey, itu adalah soalan kuisi kita pada minggu ini. Okey, untuk minggu ini kita dah cover untuk bab yang pertama. Rakaman ini cikgu akan masukkan sebentar sahaja lagi, insya-Allah, kalau line cikgu okey semua. Kalau tak pun paling lambat esok petang, paling lambat. Okey, dan kamu juga boleh tengok rakaman ni dalam Google Classroom. Yang pertama. Yang keduanya, kamu boleh buat kuizi. Kuizi itu sekali lagi di dalam Google Classroom. Kalau kamu nak buat soalan-soalan kuizi yang lain pun, kamu boleh tekan saja di profil saya tu. Okay, di Google Classroom. Dan di dalam Google Classroom, saya juga akan masukkan exercise. 3 soalan ya. 3 soalan kamu jawab dan kamu hantar balik pada saya melalui Google Classroom. Okey. Supaya kamu dapat mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Okey, ada apa-apa soalan tak yang kamu nak tanya kepada saya? Ada apa-apa soalan? Ada tak? Tak ada ya. Okey, tak ada. Yang lain-lain tak ada. Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Waktu yang samalah, hari yang sama. Dan saya berharap kamu boleh recap balik. Untuk minggu hadapan, kamu boleh tengok sikit. Ketika tampak bab yang kedua. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.